Dan sekarang kita akan memulakan membahas ucapan dasar Datuk Ketua kita tadi. Dan untuk ini saya akan mempersilakan pencadang dari Pulau Pinang. Masa yang diberikan adalah 20 minit. Yang berbahagia Puan Sabrina binti Ahmad Khan, Ketua Wanita UMNO Bahagian Tanjung, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Timbalan Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Nurliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, merangkap Ketua Wanita UMNO Negeri Pulau Pinang, Ketua-Ketua Wanita Negeri-Negeri, Wakil-Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Ketua Wanita Bahagian-Bahagian serta perwakilan di negeri-negeri seluruh Malaysia. Nasi kandak gulai ikan. Pasembok dijual Mamak Rasul. Nama Cik Sabrina Khan. Mohon izin mencadang usul. Mengiktiraf peranan wanita di dalam masyarakat sebagai pengimbang antara gender dalam membina masyarakat yang lebih adil dan seksama. Kepimpinan wanita hendaklah dilihat lebih multitask dan berpotensi membawa perubahan positif pada negara. Mengakui politik adalah sebahagian dari penglibatan dan keperluan proses pemekasaan wanita, terutamanya bagi tahap kesedaran, mobilisasi dan partisipasi. Kewujudan representasi politik mempercepatkan proses pemekasaan wanita dengan kewujudan pelbagai peluang yang mewakili wanita dan aspek yang berkepentingan untuk wanita. Kumpulan wanita berkeupayaan menggerakkan dan menentukan hal yang sebenar yang akan memberi sumbangan kepada negara. Menghargai jasa dan kesetiaan. Ahli wanita UMNO yang rata-rata tetap setia tanpa berbelah bahagi kepada Parti Keramat UMNO ini dan di mana agenda pemekasaan kepimpinan wanita sebagai pengimbang gender di dalam pentadbiran dan pembuat keputusan sekaligus mengurangkan jurang gender. Mendesak penetapan 30% kuota wanita dalam pentadbiran negara dengan melantik wanita yang berkaliber dan berkemampuan untuk merajui sistem pentadbiran negara. Selaras dengan dasar wanita negara, menggerakkan kemampuan luar biasa wanita boleh dipupuk dari aspek kebolehan, keupayaan, kecekapan, kepimpinan dan pengaruh yang boleh menghasilkan keputusan efektif dan efisien dalam sesebuah organisasi dan pembuat keputusan. Memastikan keberanian wanita dalam merebut peluang perlu diperkasakan. Suara wanita perlu diperdengar dan diambil peduli oleh kedudukan kepimpinan yang tertinggi. Mengupayakan dalam menentukan hal yang sebenar yang akan memberi sumbangan kepada negara. Jaminan Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberi hak yang sama kepada kaum wanita dan kaum lelaki, termasuk pengenalan dasar wanita negara diwujudkan, bertujuan untuk menghapus unsur-unsur diskriminasi terhadap wanita. Hak wanita untuk mengundi menjadi calon pilihan raya, peluang untuk mencuburi bidang-bidang ekonomi, pendidikan, kehakiman, perubatan, kejuruteraan, pembuat dasar, kepimpinan dalam barisan kabinet dan lain-lain. Pemekasaan wanita yang berteraskan pemikiran kesederhanaan, praktis dan dinamik dilihat lebih produktif dan reproduktif. Menghargai jalinan ukhuwah antara UMNO dan PAS yang membawa kepada penyatuan ummah yang menjadi teras kepada muafakat nasional. Penyatuan ini di dalam pemufakatan politik menyediakan ruang untuk parti yang berbeza dasar perjuangan mengintegrasi kepentingan bersama demi negara. Menyokong pemufakatan politik dalam muafakat nasional adalah satu bentuk integrasi politik yang menjurus kepada satu keadaan, kepada penyatu paduan rakyat dan keamanan untuk dicapai. Gabungan dan keikhlasan dua parti terbesar negara yang berkongsi kuasa politik akan memberi impak yang baik. Dari satu sudut, kepentingan setiap kaum dalam gabungan itu tidak akan didiskriminasikan dan perkongsian ini akan mendorong kepada nilai daya saing yang tinggi.
Perkongsian dalam kerjasama politik dan kuasa akan membantu masyarakat majmuk di negara ini mencapai perpaduan kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan secara menyeluruh. Justru itu, wanita UMNO Malaysia mengambil ketetapan menjelang PRU 15 untuk beriltizam jalinan rakyat 2.0 yang digerakkan pergerakan wanita UMNO perlu dipertingkatkan. Keberkesanan sebagai platform utama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Gerak kerja bersepadu yang menggabungkan tenaga muda dan yang berpengalaman perlu diperkasakan termasuk menjalinkan jaringan dengan masyarakat di setiap kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri, terutama kumpulan sasar antaranya suri rumah mahasiswa, penjajah dan usaha wanita serta badan bukan kerajaan. Mendukung wanita UMNO mesti terus berada di barisan hadapan sebagai pasukan mantap dan padu untuk memikul amanah perjuangan, menguasai maklumat terutamanya celik komunikasi digital dan media sosial baru. Boleh dijadikan pemangkin bagi JR 2.0 mendekati lebih cakna kepada pengundi setempat. Pelaksanaan gerak kerja yang menjadi wanita UMNO sebagai pejuang rakyat yang berada di waktu susah senang, kepayahan dan mendengar nadi denyut rakyat, wanita UMNO hendaklah dilihat sebagai pejuang yang terarah kepada kebajikan rakyat. Prihatin dengan soal ekonomi keluarga serta pejuang kepada suara rakyat bagi memenuhi aspirasi kemenangan majoriti dalam PRU 15. JR 2.0 hendaklah dalam keadaan bersiap siaga dan bekerja sebaik mungkin bagi memperoleh kemenangan dalam PRU 15. Mendesak agar kuota 30% wakil wanita sebagai calon di dalam setiap pilihan raya harus dijadikan sebagai perlembagaan parti sejajar dengan pengorbanan dan pengiktirafan kepada wanita UMNO Malaysia. Para perwakilan yang saya kasihi sekalian, PRU 14 telah memberi satu kejutan yang amat sangat kepada pemimpin kita dan akar umbi. Kerana setelah 60 tahun kita memerintah, tiba-tiba kita kehilangan kuasa sehinggakan pada ketika itu ternampak pemimpin-pemimpin kita hilang haluan. Tapi syukur Alhamdulillah, akhirnya pemimpin UMNO bangun semula dengan semangat juang yang lebih tinggi untuk menawan kembali kerajaan yang telah kita hilang. Kekalahan ini memberi impak bukan saja kepada UMNO tetapi juga kepada PAS kerana pemerintahan pada ketika itu walaupun Perdana Menteri adalah Melayu tetapi kuasa terletak di tangan bangsa DAP. Kerisauan ini telah menyedarkan dua parti Melayu Islam yang bermusuhan selama 60 tahun. Akhirnya bersetuju untuk bekerjasama dan mengembalikan semula kekuatan Melayu di tanah air kita atas nama Muafakat Nasional. Hasil pemufakatan ini juga terbukti banyak pilihan kecil kita telah menang dengan majoriti yang tinggi. Inilah berkat semangat muafakat. Semua rintangan dapat diatasi bersama bab kata peribahasa, bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Secara tidak langsung, ini memberi gambaran kepada Pakatan Harapan ketika itu bahawa sekiranya kedua-dua parti ini bersatu demi perjuangan, maka sudah pasti kerajaan Pakatan Harapan akan tumbang. Setelah Pakatan Harapan tumbang dan diambil alih oleh Perikatan Nasional, mereka juga menyedari bahawa penyatuan UMNO dan PAS akan melemahkan Perikatan Nasional. Maka Perikatan Nasional mula mengorak langkah untuk memastikan UMNO dan PAS berpecah dan tidak akan bekerjasama. Bermacam-macam muslihat yang dibuat oleh Perikatan Nasional sehingga PAS berhijrah untuk bersama mereka di dalam Perikatan Nasional. Hari ini, walaupun pada hakikatnya PAS selalu menyebut bahawa kerjasama UMNO dan PAS masih berterusan, tetapi sebaliknya PAS dilihat lebih cenderung kepada bekerjasama dengan Bersatu. Inilah agenda sulit yang dimainkan oleh Bersatu. Dari peringkat awal mereka menang PRU 14 sehingga ke hari ini mereka terus berusaha menghancurkan dengan kaedah mengugut ahli-ahli parlimen dari UMNO sehingga mereka tidak ada pilihan lain kecuali terus melompat keluar dari UMNO untuk memasuki Bersatu. Datuk Pengerusi yang saya kasihi, Datuk sendiri mai dari Penang. Kalau tengok hidung Datuk tu 100% memang anak mami Penang. Datuk pun tahu macam mana susahnya kami UMNO nak ambil balik Pulau Pinang ketika itu dan ketika ini. Di Pulau Pinang, kerusi parlimen ada 13. Yang UMNO bertanding 5.
Daripada 5, kita menang 2. Tetapi sekarang tinggal 1. Sebab lompat si katak lompat. Kita kalah 3 kepada PKR dan kerusi DUN kita ada 15. UMNO lawan semua kerusi tetapi menang cuma 2 kerusi. Inilah kekalahan paling teruk dalam sejarah UMNO di Pulau Pinang. Kekalahan ini bukanlah disebabkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO Pulau Pinang, tetapi disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap kerajaan pada ketika itu, yang mana kita tidak bertindak dengan begitu cepat dan kita begitu yakin bahawasanya persepsi ini tidak akan memberi impak yang negatif. Kita lambat bertindak balas terhadap persepsi ketika itu. Antara faktor lain yang menyebabkan kekalahan teruk di Pulau Pinang adalah kerana perubahan geopolitik Melayu Pulau Pinang. Di parlimen-parlimen dan di DUN-DUN di negeri Pulau Pinang, apabila banyak kawasan luar bandar yang telah dibandarkan. Sebentar, Sabrina. Majlis mengalu-alukan ketibaan timbalan Presiden kita. Dipersilakan. Teruskan, Sabrina. Apabila banyak kawasan-kawasan luar bandar yang telah dibandarkan dan menyebabkan ramai orang-orang Melayu terpaksa berhijrah keluar dari negeri Pulau Pinang atas sebab bebanan kos kehidupan yang tinggi di bawah pemerintahan kerajaan DAP. Peratusan Melayu di parlimen-parlimen semakin hari semakin menurun dan sudah pasti undi Cina tidak akan memihak kepada Barisan Nasional. Ini adalah strategi dan perancangan kerajaan di bawah pimpinan DAP yang telah dari awal merancang agar penghijrahan orang-orang Melayu berlaku di Pulau Pinang secara sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, di kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Maung, pada peringkat asalnya, Melayu mempunyai pengundi melebihi 60%. Tetapi hari ini, peratusan pengundi Melayu di Batu Maung telah menurun kepada 53%. Penurunan ini disebabkan oleh pembangunan yang pesat di kawasan tersebut dan orang-orang Melayu terpaksa berpindah ke negeri lain. Sudah sampai masanya kita sebagai pemimpin wanita di peringkat cawangan, bahagian negeri dan nasional mengambil langkah berani, mendesak kerajaan sedia ada, memastikan sebarang dasar yang akan dibuat perlu mengutamakan agenda Melayu Bumi Putera sebagai teraju utama. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, sejak selepas kemerdekaan pada tahun 1957, kita sebagai wanita di Malaysia telah mempunyai hak mengundi dalam pilihan raya dan memegang jawatan di dalam pentadbiran. Kita wanita adalah sebahagian daripada pengundi yang berdaftar dan sangat aktif melibatkan diri di dalam kegiatan beransukan politik, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Namun begitu, berbanding menjadi pemimpin, majoriti wanita yang terlibat dalam bidang politik hanya melibatkan aktiviti sokongan kepada lelaki. Terutama sekali dalam penjanaan kewangan politik, melibatkan diri sepenuhnya hanya sewaktu pilihan raya, melakukan tugas rutin berkaitan dengan kempen harian dan menjadi perantara dengan pengundi-pengundi semasa proses pilihan raya untuk parti politik masing-masing. Jumlah wanita yang memegang jawatan dalam kerajaan negeri dan persekutuan juga masih boleh dikatakan sebagai rendah. Ketidaksamaan jantina ini boleh dikatakan masih lagi wujud dalam bidang politik, seperti yang terbukti dengan jumlah penglibatan wanita dalam tahap pentadbiran politik. Secara purata, kenaikan peratusan ahli parlimen wanita di Malaysia hanyalah pada kadar 1 hingga 4% di setiap pilihan raya umum yang dijalankan. Dalam isu ini, ternyata kita masih lagi terkebelakang jika hendak dibandingkan dengan negara-negara pembangun lain dalam memberikan pengiktirafan hak kesamarataan jantina kepada wanita sebagai wakil dalam bidang politik. Berdasarkan data SPR pada 2018, daripada keseluruhan 687 orang calon yang bertanding pada peringkat parlimen dalam PRU 14, hanya 75 orang calon sahaja daripada kalangan wanita. Sehingga kini jumlah ahli parlimen wanita di Malaysia ialah seramai 32 orang, iaitu mewakili 14.4% sahaja daripada keseluruhan ahli parlimen. Jumlah ini boleh dianggap masih kecil jika hendak dibandingkan dengan jumlah ahli parlimen yang sedia ada.
Kita sedia maklum, keputusan untuk meletakkan calon untuk bertanding di suatu kawasan ditentukan oleh kepimpinan parti politik dengan mengambil kira pelbagai faktor seperti latar belakang setempat, populasi kaum dan keupayaan calon untuk memenangi kawasan tersebut. Namun begitu, agenda mengangkat wanita sebagai wakil pemimpin seharusnya dimulakan dalam peringkat parti kita sendiri terlebih dahulu. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, sudah menjadi adat dalam parti politik. Kita akan sentiasa berhadapan dengan cabaran dari luar maupun dalam yang ingin menjatuhkan parti UMNO ini. Dalam menghadapi pelbagai ujian sebegini, kita pernah diuji di awal penubuhan parti dengan pengunduran pengasas Datuk Onn Jaafar. UMNO juga pernah diharamkan pada tahun 1888 dan kini kita tewas dalam PRU 14 yang menjurus kepada pelbagai pengkhianatan ke atas parti. Namun peristiwa-peristiwa pahit ini tidak pernah menggoyahkan keyakinan akar umbi terhadap parti. Masalah-masalah ini dapat kita atasi berkat kepimpinan organisasi yang terbaik daripada pucuk pimpinan. UMNO ini sentiasa berjiwa besar yang penuh dengan pengalaman. Seperti tradisi yang terdahulu, saya ingin menyeru kepada semua supaya terus memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Presiden dan pemimpin-pemimpin dalam parti agar segala kemelut yang melanda UMNO dapat diatasi dalam semangat kesatuan. Sokongan seperti ini penting untuk memberikan kekuatan kepada parti dalam menghadapi ancaman yang ingin melemahkan UMNO di dalam maupun luar. Kita harus ingat, pemimpin dalam UMNO bukan individu tangkap muat. Sebaliknya, pemimpin yang ada dalam UMNO adalah pemimpin yang dipilih sendiri oleh ahli parti dan yang diyakini sifat kepimpinannya. Sabrina boleh gulung sekarang? Nak habis. Dah sampai masa kita kena langkah berani demi kestabilan ekonomi negara, keharmonian rakyat dan keyakinan rakyat harus dikembalikan. Bersesuaianlah sekiranya PRU 15 dipercepatkan. Sebelum saya mengakhiri, ingin saya baca 2 rangkap sajak mengenai Melayu. Baiknya hati Melayu itu tak terbandingkan, segala yang ada sanggup diberikan, sehingga tercipta sebuah kiasan. Dagang lalu nasi ditanakkan, suami pulang lapar tak makan. Kera di hutan disusu-susukan, anak di pangkuan mati kebuluran. Bagaimanakah Melayu pada abad 21? Masihkah kita tunduk tersipu-sipu? Jangan takut melanggar pantang jika pantang menghalang kemajuan. Jangan segan menentang larangan jika yakin dengan kebenaran. Jangan malu mengucapkan keyakinan jika percaya kepada kebenaran. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dengan kasih. ini Pulau Pinang mohon mencadang. Terima kasih Wakil Pulau Pinang, tepat pada waktunya.